Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Status harian normal baharu COVID-19. 5 kes dalam kategori 4 iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 1 kes kini berada dalam kategori 5. Sementara itu 1068 kes sembuh dilaporkan kemarin. Manakala jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 75.2% dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang telah mendapatkan 3 dos vaksin adalah 73.2%, manakala 2.7% bagi 4 dos vaksin. Tadbir urus harta kekayaan Baitul Mal pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sehingga wujudnya sebuah negara Islam yang berkan boleh diadaptasi pada pemerintahan Islam moden. Perkara tersebut antara yang dibincangkan semasa Forum Ekonomi Islam bertajuk Pengupayaan Ekonomi Negara Islam Sorotan Pengurusan Perbendaharaan Negara pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Forum Anjuran Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA melalui Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam itu diadakan sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2022. Forum berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Terdahulu 2 buah buku terbitan Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam UNISA dilancarkan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatim Datuk Peruka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badruddin bin Pengarah Datuk Peruka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Peruka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Forum Ekonomi Islam dibentangkan oleh ahli finalis tempatan dan undangan dari Malaysia. Forum juga merungkai jenis sumber pendapatan ekonomi Islam zaman Khalifah yang boleh digunakan pakai pada zaman ini. Penggunaan teknologi dalam sektor pertanian dan perikanan negara menunjukkan peningkatan positif sejak 5 tahun lalu. Justru lebih ramai usahawan dan petani dalam sektor pertanian dan perikanan yang masih belum menggunakan pakai penggunaan teknologi tampil ke hadapan dan meneroka penggunaan kemajuan teknologi dalam sektor berkenaan. Berucap semasa perasmian Persidangan Antarabangsa Borneo mengenai agroteknologi BECAT 2022, bersempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2022, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan berkata, dengan penggunaan teknologi, sektor perikanan dan pertanian telah mencatatkan pertumbuhan positif. Dalam industri tanaman pula, jelas Yang Berhormat Datuk Seri Peruka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin lagi, pengenalan mas melon Jepun yang dihasilkan dengan sistem pembaja airan otomatik telah meningkatkan pengeluaran pasaran ekspor pada tahun lalu. Sementara dengan penghasilan industri aquakultur menerusi spesies udang Venami, turun meningkatkan pengeluaran udang laut bernilai 38 juta ringgit. In the paddy industry, through the introduction of high-yield hybrid rice variety in 2019, namely Sembada 188, we have been able to almost double our paddy production over the past 2 years, from 2,308 metric ton in 2019 to 4,115 metric ton in 2021, an increase of about 34% per annum. As such, the rice self-sufficiency level of the country has also increased from about 4.8% in 2019 to 9.11% in 2021.
Terdahulu, Profesor Dr. Deng Haja Zohra binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor Universiti Teknologi Brunei berkata, UTB kini menawarkan program ijazah sarjana muda dalam bidang agroteknologi dengan pengkhususan dalam bidang perniagaan dan sains dan teknologi makanan. Dianjurkan oleh UTB dengan tema teknologi untuk pertanian 4.0 Bekat 2022. Persidangan perutama dianjurkan berkaitan agroteknologi itu mewujudkan peluang untuk bertukar-tukar perkembangan teknologi dalam bidang pertanian dalam kalangan pakar antarabangsa, penyelidik, pengamal, pendidik di samping menyertai dan membincangkan inovasi dan cabaran praktikal yang dihadapi dalam bidang agroteknologi. 234 pelajar dari sekolah rendah, menengah, maktab dan pusat tingkatan 6 kerajaan dan pendidikan swasta di seluruh negara menerima anugerah atas pencapaian cemerlang dalam peperiksaan awam peringkat negara pada Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang tahun 2021. Majlis berlangsung di Dewan Persidangan Bredex, Jerudong. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Paduka Dr. Deng Haja Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Anugerah bertujuan memberi dorongan kepada para pelajar agar lebih bersemangat di samping mengiktiraf para ibu bapa dan penjaga yang sentiasa menyokong anak-anak mereka. Menjadi strong mindset lah yang I have to learn. Untuk bukan saja di dunia, untuk di akhirat juga. Sentiasa berusaha itu adalah bagus dan jangan putus asa, berusaha saja akan dapatnya kejayaan. Para pegawai Jabatan Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam Pentadbiran membuat lawatan ke penginapan para bakal haji yang mengikuti pakej Strait Central Agencies di Hotel Ilaf Kinda dan Hotel Al-Marwah Al-Raihan, Makkah Al-Mukarramah. Rombongan diketuai oleh penolong Ketua Pejaban Urusan Haji Negara Brunei Darussalam di Makkah Al-Mukarramah, Haji Muhammad Hisham bin Awang Haji Maidin. Lawatan bertujuan memastikan kesejahteraan bakal haji negara sentiasa terjamin, lebih-lebih lagi ketika menuju hari kemuncak yang akan berlangsung tidak lama lagi. Keadaannya misalnya alhamdulillah, dari segi kesihatan pun alhamdulillah, makan atau semua secara fizikalnya alhamdulillah. Tempat tinggalnya alhamdulillah. Pasal makan pun orang alhamdulillah, apa yang ada masa ni kan cukuplah keperluan seharian. Okay, alhamdulillah sudah hampir seminggu di kota suci Mekah. Keadaan kami di sini alhamdulillah sihat, dan kami sentiasa menjaga kesihatan kami. Kami membanyakkan minum air lah, memandangkan cuaca di sini sangat panas. Tempat penginapan amat memuaskan lah, dan amat selesa. Hanya tinggal beberapa hari saja lagi bakal jemaah haji akan bertolak ke Padang Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf. Dalam memantapkan lagi pengetahuan sebelum berhimpun di Padang Arafah, majlis-majlis ilmu masih giat diadakan. Antaranya tazkirah bertajuk Falsafah dan Hikmah Pekerjaan Ibadah Haji untuk bakal haji pakej Darussalam Holdings Nedam Berhan disampaikan oleh Awang Haji Badarudin bin Haji Basar, Guru Agama Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran. Dalam tazkirah yang disampaikan antara lain menyentuh perlunya setiap jemaah membetulkan niat mereka agar tidak bersifat duniawi. Awang Haji Badarudin juga berkata, petanda bagi seseorang yang mendapat haji yang mabrur ialah apabila terdapat perubahan pada dirinya dari segi amalannya. Mukim Liang di daerah Blain mengadakan upacara menaikkan bendera negara sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76. Majlis diadakan di Balai Raya Kampung Lumut. Majlis bermula dengan pembawa bendera terdiri daripada Gabungan Persatuan Kampung Sungai Liang,
menyerahkan bendera kepada Muhammad Hazrin bin Bagul, pemangku penghulu Mukim Sungai Liang, dan seterusnya menyerahkannya kepada para wakil gabungan Persatuan Kampung Sungai Liang. Kementerian Kesihatan meneruskan lagi kempen-kempen derma darah sehingga hari Khamis 7 Julai 2022. Hari ini kempen diadakan di Masjid Kampung Bengkurung, manakala 6 Julai 2022 di Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Lapangan Terbang Lama Berakas. Sementara pada 7 Julai, kempen diadakan di Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengeran Anak Soleha. Tawaran tertutup tanda pengenalan kenderaan bagi siri BBB untuk senarai penenda yang berjaya diumumkan bermula kemarin di laman sesawang rasmi Jabatan Pengangkutan Darat JPD, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi MTIC. Keputusan tawaran masing-masing boleh melayari laman sesawang JPD www.jpd.gov.bn. Semasa menjelaskan harga tawaran penuh, para penenda dikendaki membawa kad pintar. Tanda pengenalan kenderaan hendaklah didaftarkan atas nama penenda sendiri dalam tempoh 1 bulan dari tarikh surat tawaran berjaya dikeluarkan. Sementara itu, pelanjutan tempoh kebenaran mendaftar boleh dipohon setelah bayaran penuh dijelaskan dalam tempoh 1 bulan sebanyak RM60 bagi tempoh 3 tahun. Manakala tanda pengenalan kenderaan yang sudah dibayar boleh diserahkan kepada sesiapa sahaja dengan bayaran perkhidmatan RM5 sahaja. Penenda yang gagal membayar harga ditawarkan akan dibatalkan dan disenarai hitamkan dari menyertai tawaran tertutup bagi 1 tahun dan tanda pengenalan kenderaan akan ditawarkan semula. Tingkatkan imunisasi dan perlindungan diri dengan mengambil dos penggalang. Kita ikuti promo ini. Assalamualaikum. Apa khabar bis kita? Sihat kita? Sudah kita ambil dos penggalak kah? Booster bah booster. Sudah. Alumna. Baik, kita dengar lepasan Dos penggalak? Sudah ya tak kami rasa selamat. Selamatkan dos penggalak anek. Ya, ianya selamat. Bis kita yang telah menerima 2 dos vaksin dapat dilindungi daripada COVID-19 terutamanya gejala yang teruk. Akan tetapi imuniti akan berkurangan selepas beberapa tempoh yang tertentu. Yatah, dos penggalak ini diberikan supaya imuniti kita ini meningkat semula. Kesan sampingannya apa? Setiap individu yang menerima vaksin penggalak mengalami kesan sampingan yang berbeza. Antaranya adalah sakit di tempat suntikan, demam atau ngalih yang boleh disembuh sendiri atau dapat dikurangkan dengan memakan ubat seperti paracetamol. Jika mengalami kesan sampingan yang teruk, bis kita dinasihatkan untuk berjumpa doktor. Aku ni ini jawab apa-apa. Laju-laju ambil dos penggalak ke mana? Nggak ada yang bisa selamat, kecuali kita semua selamat. Nah, dengar kita sudah tahu. Lakas tetani ke pusat vaksinasi bersama melindungi. Berita antarabangsa. Menteri Luar China Wang Yi tiba di Myanmar dalam lawatan pertamanya ke negara itu sejak junta tentera Myanmar mengambil alih kuasa pada 1 Februari. Tuan Wang akan menghadiri mesyuaran kerjasama Lancang Mekong di Bagan menyertai rakan-rakan sejawatannya dari negara jiran Thailand, Laos, Kemboja dan Myanmar. Inisiatif 5 negara itu yang diketuai oleh China bertujuan mengukuhkan kerjasama dalam hubungan ekonomi, perkongsian sumber dan membincangkan projek-projek hidroelektrik di sepanjang kawasan Mekong. Jurucakap tentera menegaskan menteri-menteri luar yang menghadiri sidang kemuncak telah menganggap pengiktirafan pemerintahan tentera. Taufan pertama China pada tahun ini membawa ribun dan hujan ke pesisir selatan, mencetuskan banjir di beberapa kawasan. Kaji cuaca negara itu juga memberi amaran mengenai turunan hujan yang lebat dan risiko besar bencana di wilayah-wilayah termasuk Guangdong,
kawasan yang paling ramai penduduk. Rakaman video menunjukkan penduduk di Hainan dipindahkan dari air banjir yang pasang. Hainan menaikkan tahap tindak balas kecemasannya dan menghentikan perkhidmatan kereta api di seluruh wilayah berkenaan serta membatalkan lebih daripada 400 penerbangan yang menuju dari bandar-bandar Heko dan Sanya. Taufan Syaba bergerak ke barat laut pada kelajuan sehingga 20 km setelah melanda bandar Moming kemarin. Kumpulan pertama seramai 200 orang anggota bomba dari Eropah memulakan operasi di Athens sebagai sebahagian daripada langkah Kesatuan Eropah EU untuk menempatkan mereka di Greece bagi persediaan sebarang kebakaran belukar. 28 anggota dari Romania bersama 8 jentera dan 16 anggota dari Bulgaria bersama 4 jentera adalah antara yang pertama tiba bagi misi selama 60 hari itu. Anggota bomba Romania akan ditempatkan di Athens, sementara anggota bomba Bulgaria akan ditempatkan di Larissa, tengah Greece. Menteri Perlindungan Awam dan Krisis Iklim Greece, Christos Stylianides, mengalulukan bantuan para anggota bomba tersebut semasa musim panas yang sukar dan menunjukkan bahawa perpaduan Eropah bukan sekadar teori. Turut memberi bantuan ialah anggota bomba dari Finland, Perancis, Jerman dan Norway. Greece bersiap sedia tahun ini setelah negara itu dilanda beberapa kebakaran tahun lalu selama berminggu-minggu. Syarikat penerbangan Ryanair yang beribu pejabat di Sepanyol membatalkan 10 penerbangan pada hari terakhir bantahan kru syarikat berkenaan yang bermula pada Khamis lalu. Lapangan terbang Palma di Mallorca yang terletak di Kepulauan Terikan Pelancong Ballaring tidak terjejas teruk. Kru syarikat berkenaan merancang untuk membuat bantahan bagi 12 hari lagi pada bulan ini untuk meminta bagi keadaan bekerja yang lebih baik yang berkemungkinan menyebabkan terjejasnya pengembaraan pada awal musim panas. Para pekerja penerbangan di seluruh Eropah telah mengadakan bantahan ketika sektor penerbangan memulakan operasi setelah sekatan. Sukan. Perkembangan Piala Persekutuan Bola Sepak Asia AFF bawah 19 tahun di Indonesia. Skuad negara Brunei Darussalam membuka tirai kejohanan petang kemarin menentang Myanmar bagi aksi kumpulan A. Dalam aksi yang berlangsung di Stadium Madya Senayan, Jakarta, skuad muda negara tewas 0-7 kepada Myanmar. Skuad negara seterusnya menentang pasukan tuan rumah Indonesia esok di Stadium Patriot Chandrabaga. Dalam aksi kumpulan yang sama, Thailand menumpaskan Filipina 1-0, manakala Vietnam dan Indonesia seri tanpa jaringan. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai rampai pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.